selamat datang ke Podcasting ke podcast yang videonya bukan macam podcast biasa kerana kita ada monitor. Wow. Baik, hari ni kita bersama dengan dua orang guest kerana Syafa tak ada. Syafa mungkin melayan anak dia. Kerana kita shoot sehari sebelum esok apa? Nuzul Quran Oh ya. esok Nuzul Quran kan. Jadi kita shoot hari sebelum Nuzul Quran. Dan hari ni kita tak macam biasa, kita akan berborak benda-benda yang random. Tetapi pada angin bukan. Angin Sekarang pukul 4. Angin banyak bercakap. Jadi pada minggu ini kita akan banyak menonton benda-benda Kari Kasian. Mana ada gila. Okey, minggu ni kita akan tengok benda-benda yang viral pada yang berlaku pada minggu ini. Kalau korang tengok ni mungkin dah berlaku minggu depan lah, sebab kita dah lambat seminggu lah upload ni. Jadi kita bersama dengan Haris dan juga Ben. Hello guys. Okey, Haris ada pengakuan dan sebenarnya dia tak suka dengan suara dia sendiri di podcast. Sekejap, kenapa? Okey, tapi kau tapi selalu kalau dekat WhatsApp voice note tu, Aku tak hantar voice note. tipu takkan nak tak pernah langsung. Kalau drive lah, jarang lah. Takkan macam kau tak Okey, dengar balik. sorry. Bukan habit kita macam tapi aku tak dengar balik tu. Kalau aku habit aku dengar balik tau. Aku dengar balik tu. Pernah lah. Sebab tak, maksudnya macam kita hantar macam macam mana suara aku? Sedap ke tak? Kelakar tu suara aku macam tu. So kau tak hantar lah. Aku hantar je lah. Hantar lah. Tapi kita dengar balik, kita akan macam kelakar tu suara. Selalu kita expect suara kita macam mana sebenarnya? Selalu kita akan rasa suara kita lagi sedap. Apa yang kita dengar? Apa? Tak, kita akan rasa suara kita sedap lah. Betul. So maksudnya bila kita dengar balik, tak sedap tu sebenarnya. So maksudnya betul lah macam true voice kau ialah daripada voice note, bukan daripada telinga kau, betul tak? Kau ingat tak masa Pak Ni on air dia ada bagi pakai headphone tu? So that bila kau cakap, dia macam lantun balik kat telinga kau, so that kau dengar suara kau. Benda tu Aku tak pernah dengar. Aku rasa ada lah benda tu. Apa yang ada? Benda yang kau pakai kat telinga kau, so that bila kau cakap, suara kau akan reflect balik kat apa nama binatang tu. Selalu kalau orang nyanyi live, dia akan minta benda tu, dia akan ada kat depan kita. Monitor. Monitor lah. Monitor lah. Bukan monitor. Bukan. Habis tu apa? Aku tak ingat lah, tak apa. Okey, tak apa. Okey, jadi pada episod kali ni kita nak tengok beberapa benda misteri yang berlaku. Dan pertama sekali kita akan terus lah, sebab kita ada monitor kan. So kita try lah monitor ni. 1, 2, 3. Power. This is the first in the world. Tapi kau word First in Malaysia mungkin. Apa? First in Malaysia lah. Okay lah, since kau nak diss aku punya show. Siapa first? Podcast yang berinteraksi dalam visual juga. Sebab selalu orang cakap kalau podcast kan audio experience kan. Tak tahulah, bukan first aku, tapi kau yang tunjuk aku itu. Siapa? Kau yang inspired by that guy. Siapa that guy? Jake Paul. Logan. Logan Paul. Logan ke Jake Paul? Jake Paul yang boxing. Yelah. Logan yang buat podcast. Bukan Jake Paul ke? Impulsive kan nama show dia. Habis tu dua-dua Jake Paul, Logan Paul. Silen Paul. Silen Paul. So kau kan show dia beradik lah. Aku rasa dia bukan dia. Tak, tu Logan Paul punya show. Logan yang abang dia. Logan yang jumpa mayat tu. Duduk YouTuber. Yang kena kecam siapa? Yang kena kecam Logan. Dulu kena kecam. Tapi Logan yang style lah. Yang buat mainkan mayat orang dekat hutan Jepun tu. Tu Logan. So dia lah buat podcast. Dan podcast dia interaktif lah, sebab ada monitor. So tapi kat Malaysia kita first lah. Power lah. Akan nak jadi. Ada podcast lain ke? Yang macam ni kat Malaysia. Podcast ramai, tapi yang berinteratif tak ada lah. Even Genie Boy yang ada studio sendiri pun tak ada. Tak ada lagi. Mahal. Apa aku cakap lah, sebab bagi aku dekat Malaysia, podcast yang paling power, berjaya, audio sedap nak mati, Genie Boy. Tapi Genie Boy pun tak ada monitor lagi. Step up lah. Korang kena step up lah. Aku kena step up the game lah, supaya orang lain ikut lah. Translator lah. Okay. Insert me. Boleh lah. Insert kat monitor. Sekejap. Semata-mata. Since kita dah ada monitor, kita akan cari. Kejap Kesian orang tak boleh tengok. Okay. Aku akan tukar dulu. Orang kat Spotify kalau boleh tengok. Okay, sebenarnya bila aku buat benda macam ni, asal gelap.
Ayo. Alah. Aduh. First episode. First episode. Okay. Try and error. So mungkin kita tukar Okay. So mungkin untuk orang yang tengok kat Spotify, dengar kat Spotify, sebenarnya kita nak kalau korang boleh pergi dekat Spotify, korang cari Joe Rogan Experience, korang akan tahu bahawa Joe Rogan tu dia ada video. Video sekali. So kita sebenarnya nak aim ke situ, dan mungkin episod akan datang ke lagi 2 episod kita akan email ke Spotify personally untuk bagi kita feature benda tu lah. Sebab Joe Rogan first kan dalam dia ada bagi beberapa lah. Oh ya ke? Dia ada bagi dalam 10 podcast untuk buat macam tu. Apa sebenarnya? Aku rasa macam defeat the purpose of Spotify. Spotify ialah untuk pendengar. Okay, kau ada point kau tadi masa off-cast tadi. Lah tadi dah borak sedap. Aku tak dengar aku dia apa kau borak lah. Orang yang tengah dengar tak tahu lagi apa benda yang kau punya point. Apa aku tadi? Yang aku dah rasa apa. Tak kan aku cakap tak payah nak cross platform. Aku terangkan balik. So dia nak kaut semua. So macam Spotify kan kita bayar premium kan. So macam mana aku cakap ni? Tak, bila macam contohlah kan YouTube ada YouTube Premium, tapi podcast dekat YouTube free je lah tengok. Tapi biasanya contohlah something happen dekat minit ketiga. So kau nak tengok, so kau boleh tengok on the spot. Tak payahlah cross platform so aku pun akan reply. Sekejap tunggu sekejap apa tu. Okay. Jadi itulah dia. Orang Spotify kita tengok dengar kat Spotify macam apa benda kau ni. Okay apa? Kan tak pernah dengar tu. Okay tu famous tu kan. Famous. Satu lagi mungkin orang yang kalau tengok solos dia akan dia akan tahu dia akan selalu banyak guna kan meme tu lah. Jadi kita tambah masa kita pergi ke sebelum kita mulakan kau boleh dengarkan kita di Spotify, kau boleh dengar kita di Google Podcast, ada satu lagi Apple Podcast dan semua platform yang ada podcast. Betul. Okay. Okay, jom first ialah mystery animal in tree turns out to be croissant. Okay, kalau dalam bahasa Melayu dia apa? Pronunciation perfect. Croissant. Tak, kalau betul croissant. Croissant. Okey, kalau yang Melayunya croissant. Croissant. Pronunciation. Okey, dalam news ni bahasa Melayu ni apa, Riz? Apa? Animal, binatang misteri di pokok. Turns out lagi. Bodoh. Rupanya adalah roti Perancis. Roti Perancis croissant. Jadi pada baru-baru ini dekat mana, Ben? Dekat Poland. Itu point aku dulu. Poland. Tak boleh, aku cakap tadi aku nak sebut Poland. Okay, Poland. Okay. So baru-baru ni berlaku kat Poland, di mana ada seorang wanita, tak silap aku wanita, dia confused. Kau pala tahu wanita. Betul. Aku ada baca guys itu. Aku macam first macam nampak ada manusia nampak. Ada okey lah. Ada homo sapien nampak. Homo sapien gender apa? Equality. Gender equality. Di mana dia nampak kat pokok kat rumah dia ingat sorry guys. dia ingat sarang tebuan. Macam mungkin binatang misteri lah. Terus ada kata misteri. Jadi rupa-rupanya ialah roti croissant. Tapi kalau kau tengok dia macam kepompong macam takut lah nak sentuh kan. Takut macam sarang ke. Sekarang kan macam-macam kan. Tapi kau bayangkan lah, kalau kat Malaysia kita selalu beli roti Perancis yang croissant tu. Besar tapak tangan kan. Jadi pokok ni kalau kau fikir pokok ni kau rasa besar ke kecil sebenarnya? Roti dia besar ke pokok dia kecil? Tapi kalau kau fikir sekarang ni pokok ni obviously yang tingkap dekat kesian korang kat Spotify, sorry tingkap yang dekat yang gambar tu macam dekat tingkat 2 tau. Okay. So maksudnya ni dekat lah dengan kamera. Tak, maksudnya croissant tu besar. Croissant tu besar. Besar. Aku rasa besar kot ni. Kau tengok skala dia kan. Kalau kau scale dia dengan tingkap tu, kau besar. Tapi takkan aku rasa mungkin ni dia ambil pokok ni sebenarnya maksudnya pokok ni roti tu dengan phone sebenarnya dekat. Itu maksud aku dia dekat bawah sikit. Maknanya pokok tu lagi halus lah. Maksudnya kecil lah. Tak, sebab aku rasa ni bukan pokok yang besar pun. Ni pokok dahan gitu je. So maksudnya aku rasa tak besar kot ni. Sebab atas kat corner tu macam belang-belang tu macam baju kan. Kan kau nampak macam baju kan. Okey, orang kat Spotify tu korang Google dulu croissant sangkut misteri sangkut kat pokok sambil korang dengar Spotify ni. Okey. Tapi tu lah aku rasa memang besar. Aku rasa memang besar.
Tapi korang pernah jumpa tak macam sarang tebuan ke, sarang lebah macam ni duduk depan dan korang takut? Sarang obviously tebuan takut kan. Aku pernah lah kat sekolah dulu. Dekat rumah aku basically baru-baru ni, rumah mertua aku dekat pokok depan rumah ada pokok mangga. Dah ada lebah. Lebah tu dia punya sarang selalu kan orang anggap kan sarang mungkin lah. Tak, lebah yang ada madu kan. Macam mana kau tahu tu lebah? Bukan tebuan. Sebab bontot dia kala-kala kuning. Tu kartun weh. Tapi tu tu lebah lah. Tapi dia bukanlah lebah komersial yang kau nampak dapat madu. Lebah kelulut lah. Kelulut ke kelulit? Kelulut. Kelulit. Kelulit apa? Selulit. Tapi pokok tu tak tinggi, lebih kurang dalam 2 meter je. 2 meter tak tinggi mana 2 lah. meter tinggi sikit. Daripada kita lah. So setiap hari aku parking kat situ, selalu aku komplain kenapa macam ada benda tumpuk kuning. So rupanya itu ialah madu. Dia bermanis. Tapi cuak ke getah pokok? Getah Getah pokok ke madu? Wangi babe. Kalau aku calit dekat dia jatuh kat kereta aku. Kau rasa Calit bau. Bau tak boleh bau kan. Bau madu lah. Orang kena rasa kat lidah. Aku takut tai burung. Itu risiko yang kena ambil. Tapi korang ada tak? Ada, aku dulu campak batu dekat tu pasal lari ramai. Tebuan? Aku tak ada lah. Selalu kalau kau campak kan, apa jadi next lah? Kalau aku tak tahu apa jadi next lari lah. Kalau kartun kena kejar. Kena kejar. Tapi aku lari kot. Aku tak tahu apa jadi lepas tu. Aku lari masuk rumah aku. Aku tak tahu time tu jahat lah. Time kecil kan. Apa yang jahat tu? Tapi kalau nakal lah. Campak batu dekat tebuan tu dekat kawasan perumahan. Kalau ni apartmen. Kat apartmen aku. Tapi kalau apartmen, kalau ada tebuan lebah, confirm lah kalau hari tu dapat detect, hari tu je pergi ni. Ya, aku campak lu lepas tu baru call. Tak tu maybe apa unit yang ditinggal lama lah kot. Unit? Ni kat rumah ke bukan kat rumah. Ni dekat pokok, dekat kawasan perumahan kondo aku. Ada pokok satu besar. Dekat situ ada sarang. Kita orang campak batu. Mai-mai. Kau bayang kalau band lebah campak batu kat mana? Apa rasa? Sorry, atas kecil kan. Mana aku tahu. I don't know. Asal kau nak human terrorist? Apa parallel universe? I don't know elevator. Sorry lah. Time kecil. Tapi kalau benda memudaratkan, boleh je kan? Ya. Kan? Boleh je. Better call bomber lah. Call bomber lah. Tapi kau nak tengok bomber buat di depan? Bomber dia bakar kan? Bakar. Flamethrower lah. Kau pakai flamethrower ke dia pakai unggun api? Unggun api lah. Tu paling logik lah. Unggun api macam mana? Macam asap kayu ke so that bagi lebah tu pening. Kan lebah. Kan apa kalau kau nak harvest madu, kau kena bagi dia asap, bagi dia pening so that dia tenang sikit dan baru kau boleh harvest. Jadi itu dia untuk misteri yang pertama memang sangat mengerikan. Ada lagi misteri lain ke? Ada, kita ada banyak misteri. Tak adalah misteri, maksudnya berita-berita yang pelik berlaku di dunia. Dan seterusnya kita ada berita yang kedua. Misteri yang kedua ialah doctor issue warning to parents who give their baby a bath every day. Macam kucing ke? Kucing? Baby ni sebenarnya kucing. Tak lah, kucing lagi lah. Tak berbulan-bulan aku tak bagi kucing aku dah setahun dah tak mandi. Kenapa kucing tak boleh mandi? Bukan tak perlu. Bukan tak ni. Bukan keperluan. Tak, sebab dia memang pandai jaga. Dia orang punya dia pandai groom diri sendiri. Dia pakai air liu dia lah. Tapi kalau dia mandi pun lagi okey kan? Okey, tapi tak boleh selalu. Kenapa? Bukan orang cakap nanti bulu. Nanti sesama lah benda lah. Sebab kucing nanti sakit lah. Feline sebenarnya tak boleh selalu mandi. Kalau macam kalau kucing tu bulu lebat. Macam aku ada seekor yang lebat. Satu yang ni yang bulu nipis aku tak mandikan selalu. Yang bulu lebat je lah. Sebab kenapa? Tu ada bias pula. Sebab dia jilat-jilat sangat selalu. Kadang-kadang tak pandai jaga tau. Yang ni bulu lebat sangat. Macam kau rambut panjang. Rambut panjang dengan rambut pendek mana lagi senang busuk? Tak tahu. Rambut panjang. Sebab kalau rambut pendek lah. Kalau rambut pendek tak mandi sama itu kalau kita sebab kita berpeluh. Kucing berpeluh. Kucing berpeluh kot. Lepas tu bila dia jilat-jilat lepas makan dia jilat badan dia semua kan. Okay, whatever lah kita ni lah. Tapi dia punya konsep gitu ke. Tapi sebenarnya ini macam research baby tak boleh mandi setiap hari. Ni research kat luar negara. Sebab untuk dekat luar sana udara sana kan macam sejuk dan kering. Jadi mandi tu tak digalakkan sangat. Sebab aku tunjuk statement daripada news ni, iaitu di mana dia cakap bathing obviously has its benefit from removing dead skin cells, keeping us free from odor, dan helping to clear pores which allow skin to function properly.
But it is possible to overdo it. Maksudnya mandi kalau lebih pun tak bagus. Tapi untuk baby lah. Sebab dia kata kalau baby mandi dengan sabun boleh keringkan kulit. So sebenarnya bukan salah mandi. Salah sabun lah. Sebab dia ada kata, dia ada bagi artikel ni juga. Dia kata pakai baby shampoo oil. Kau tahu kan? Ada dua macam Johnson tu semua tu. Warna kuning tu. Kan dia bersifat oily. Yang mana? Yang kau selalu buat, yang selalu kau buat onani. Aku tak ada tu benda. Bodoh lah. Oren, dia warna oren. Johnson dia transparent, warna oren. Warna kuning lah. No more tears. No more tears tu dia punya tagline lah. Kan, yang tu lah. Tagline lah. So dia ada yang jenis oily. So sebenarnya bagus guna oil sebab kat sana luar kulit baby dia senang nak kena ni, macam dia kata tulis ni ada enzima. Sensitif kan kulit dia. Mandi minyak lah baby. Kalau lepas mandi pun kena pakai minyak kan baby kan. Minyak telon. Tak nak masuk angin. Bongok. Kau dah nak kan? Kita orang yang tak ada ni lagi tahu macam mana ni. Itu yang kat perut, yang kat kaki, yang kat tangan. Ada. Minyak telon ada dua. Minyak UV. Minyak telon untuk angin. Telon angin ke? Bukan untuk macam bagi kulit okey ke? Takut kembung. Takut kembung. Bukan tu kan UE UE lebih kurang lah. Lebih kurang lah, sama je. Tapi sekarang ada lagi satu. Anak kau dah berapa tahun oil. kan? Essential oil. Sekarang dia baru essential oil. Essential oil. Bad anti-essential oil. Kan. Kenapa anti kan? Cerita. Bukan aku anti. Kau rasa tu macam placebo effect? Aku rasa macam kau kalau Aris macam tak payah nak pakai mahal-mahal pun. Kau pro lah. Dia macam tak pro adalah sikit. pro. Tapi aku macam adalah pakai. Kau pakai selalu apa efek dia? Sebab pakai yang peppermint je lah. Untuk efek sejuk. Untuk efek bagi segar sikit lah. So dia tak. Okay, selalu kalau ni tak tahulah, mungkin kau ada orang yang kenal ke yang buat Mia. Tak ada Mia, kakak aku menjual. So selalu apa kebaikan essential oil yang macam fokus utama essential oil? Dia ada banyak jenis. Maksudnya lain flavor, lain function. Lain dia macam tumbuhan kan, tumbuhan herbs kan. So dia punya apa ni? Dia punya benefit. Macam carrot. So pilih lah kan. Kalau peppermint apa dia punya peppermint tadi? Peppermint. Apa dia punya kebaikan? Kebaikan dia untuk headache. Untuk headache. Headache lah. Untuk fokus. Tapi actually aku okey je. Tapi harga je dah aku tak okey tu je. Harga lah. Aku rasa macam aku suka bau dia semua letak kat tangan bau. Tapi harvest free lah. Kalau Mia bawa aku memang yes. Kalau Mia bawa aku ambil. Mia bawa macam bawa flavor vape. Macam-macam ada. Tapi aku tak tahu dah proses dia. Tapi harvesting the oil tu susah ke sebenarnya? Susah ya? Kau tahu tak? Mungkin lah kak kau cerita ke Mia cerita ke? Ni Mia cerita lah. Macam kalau kau nak buat satu botol 5ml punya rose oil kan, kau kena pakai 10 kilo petals. Itu serius lah. Betapa concentrated dia lah. Yes. So tu yang 5ml boleh pergi 800-900 ringgit. Sebab dia memerlukan 1 kg 10 kilo petals. 10 kilo? 10 kilo petals. 10 kilogram. Yelah jauh lah. Kalau berat sangat. Tahu lah berat dia macam mana. Tapi petals tu dapat di mana? Adalah dia punya farm kot. Sustainable farm lah. Sustainable lah. Tapi adalah dia tebang hutan-hutan ni. So kalau peppermint tu berapa banyak chewing gum dia kena guna? Tak tahu tu. Kan sebab kalau pakai barang organik lah. Sebab kalau spearmint ni kalau macam iklan chewing gum kan dia bentuk dia kan. Daun pudina lah, So kalau itu 10 kg untuk satu botol, maybe rosak dah dunia. Untuk rose nak extract 5ml kena pakai 10. So macam peppermint dia punya daun tu lebih, satu tu dah cukup. Macam dia tak perlu banyak. Tapi aku rasa peppermint pun dah ada artificial kot. Macam minyak-minyak apa essential oil ni ada macam dia punya level kan. Yang bahan-bahan senang nak dapat ni lagi murah lah harga minyak dia. Okay, essential oil yang kau tahu paling murah apa? Yang brand tu lah, jangan promote. Aku rasa peppermint 80 lebih tu. Dapat apa? Lemon. Sebab yelah. Lemon senang. Betul, lemon sebab kalau 10 kg pun 10 kg kau boleh buat juice achievable lah. Achievable lah. Satu lagi dia berkuah pula. Apa tu? Berjus. Juice kan. So kalau dia letak gula sikit, ais, lepas tu letak garam dekat cawan tu. What's up guys? Hari ni saya nak buat lemonade ice. Lemonade ice baik lah. Okay. Apa kaitan dengan tadi? Tadi apa kita borak? Tapi aku cakap dia menyimpang Podcast ni menyimpang
Dia cakap jangan bagi mandi setiap hari, takut eczema. So maksudnya aku tak boleh mandi setiap hari ke macam mana? Mungkin aku eczema. Mungkin juga untuk orang dewasa pun tak boleh mandi setiap hari. Atau kau kena guna skincare, maksud aku sabun yang oily tadi tu. Sensitif untuk sensitif. Kau pakai sabun, kau jenis pakai sabun buku. Itu sebelum ni aku pakai je biasa. Sabun terjun. Sebelum ni aku pakai je suka hati aku pakai Lifebuoy ke benda semua kan. Lepas tu baru-baru ni tiba-tiba ada someone DM aku, terima kasih sebab bagi kat saya. Saya tak post lagi, lupa. pakai dulu baru post. Aku lupa dulu, nanti saya post, sorry dia tak tahu, aku tak ingat dari episod lat mana ke apa kan. Kau cakap pasal eczema. Aku ada eczema ke benda. Lepas tu dia saya ada DM, saya teringat lah Ben ada cakap ada eczema, saya nak hadiahkan ini. Lepas tu dia bagi this produk yang sabun buku. Dia memang sabun buku lah. Memang kena pakai macam sabun buku. Adalah dia punya bahan-bahan dia yang sesuai untuk kulit yang eczema macam aku. Banyak lah dia ada, tapi semuanya buku. Aku rasa dia tak banyak chemical substance aku yang macam natural lah, bahan organik lah. Mahal tak? Tak tahu tu. Memang dapat free ya. Kisah lah aku. Ini tahu lah. Okay. Tapi aku mahal lah kalau usually barang-barang kulit memang mahal lah. Tapi kalau eczema eczema ni dia apa? Dia macam kutil ke? Dia macam ada fungus ke? Macam fungus gitu lah. Dia macam kulit kering kulit kering yang jadi fungus. Maksudnya tu kulit kering yang macam kau akan jadi okey. Maksud baik kalau ni disebab aku dah tak ubat dia jadi kering. Kalau tak dia akan menjadi basah-basah. Dia berlendir sebenarnya. Dia bukan lendir, dia macam lendir air lah. So aku, tapi kau pernah pergi jumpa doktor tanya? Pernah tu, sebab dia bagi allergic patch tau, letak kat belakang badan aku. Macam smoking patch. Bukan, dia nak tengok, dia letak semua benda yang orang commonly allergic tu, benda dekat patch tu. Lepas tu dia tengok kat mana yang aku merah. Lepas tu dia cakap aku allergic perfume lah. Style gila benda tu, yang patch tu. Patch tu dia ada macam lubang-lubang. Lepas tu dia akan kat sini merah sebab produk dia bahagian apa yang macam tu. Style lah mahal nak buat benda tu. Itu bukan masalah. Tak, masalah ada jual tu. Ada jual tak tahu ada jual ke tak. Dia buat kat klinik dia tentu. Google je sekarang. Dermatologi. Okey, korang sembang dulu aku Google. Allergic patch benda. Lepas tu dia salah satu benda-benda yang aku allergic ialah perfume, deodorant. Aku macam aku macam macam mana ni. Dalam aku macam bedal lah hidup lah dengan eczema ni kan. Masalahnya deodorant besi ni kan. Besi kobalt ke benda yang macam butang. Aku tahu butang jeans yang copper gitu lah. Gelap-gelap tu. Gelap-gelap tu. Tu aku tak boleh. Aku macam aku hidup lah dengan eczema ni. Ada lah. Bukan sebab dia bukannya life threatening ke benda. Tapi dia boleh, dia annoying je lah. Dia can curable 100% tak? Dia can curable 100% tak? Maksudnya kalau orang ada tu tak ada. Aku dapat eczema ni time aku sekolah semua tak ada. Aku dah masuk study semua. Dewasa baru kena. Dewasa baru kena sebab hygienic of surrounding. Maksudnya mungkin zaman belajar tu kau tahu lah zaman student kan. Kalau kau jaga macam mana pun, tapi kalau depan bilik kau ada tong sampah yang tak buang 3 hari. Tapi takkanlah dia efek. Kalau aku dah balik sini, aku dah duduk tempat hygienic pun still ada juga. Dia dah sebati dalam diri kot. Kucing tak. Kucing aku tak. Aku tak allergic kucing. Allergic allergic lah kan. Dia allergic lah. Tapi aku tak allergic kucing. Bulu tu allergic bulu. Kucing ni bulu. Aku tak allergic kucing. So kucing bukan punca utama ni lah. Sabun pun tu pasal aku kena pakai sabun buku yang special. Tapi kalau macam imam lah. Bukannya tak, lagi satu dia tak infectious lah, tapi orang cakap dia tak infectious. Selagi boleh kau akan hidup dalam discomfort lah bang. Tak kena pakai ubat lah. Pakai ubat. Paling teruk pernah kena macam mana? Kat kaki aku. Kaki aku kat sini. Dia berjangkit, maksudnya dia merebak. Kalau dia tak merebak, tak tahu lah. Sebab aku macam contoh dia cakap tak boleh pakai kobalt, tak boleh pakai besi, tali pinggang benda semua. Aku pakai kat sini, tak pernah naik kat sini. Tapi orang kata pinggang pakai kobalt kot. Aku tak tahu lah. Kat sini tak pernah kena. Macam apa lagi benda aku allergic lah. Macam sabun kan. Kalau sabun mesti ada satu badan aku kena. Betul. Tapi macam aku rasa dia random kot kadang-kadang. Tapi yang banyak dekat kaki lah. Tu kalau kau pergi masjid ke solat ke apa ni, aku segan tu. Macam pakcik-pakcik setua sebelah aku semua kan. Kaki okey semua. Aku yang macam ada time rukuk tu. Time rukuk tu macam dia segan lah. Tak buat macam mana lah. Tapi yelah. Kena pakai stokin lah. Okey, jom kita tengok patch tadi. Ada banyak. Aku tahu satu yang kau pakai. Gitu lah. Gitu lah. Macam ni. Lepas tu dia akan detect. Dia akan ada link Shopee.
Kejap. Allergy patch testing. Okay, kita tengok Shopee. Aku pakai satu yang 400 weh. Ni banyak tau. Ui, 400. 400 400 ke aku ingat ratus-ratus lah. Aku tak ingat berapa. Aku rasa mungkin gitu lah. Ada sale. mungkin servis kot. Jap, mana ni Sakura waterproof tab. Murah. Tiga Singapore. Okay. Ini anti-allergy. Ini anti-allergy. Untuk luka. Ni Okay, bukan allergic nak patch detect. test. Okay, allergic patch test. Tak ada. Aku rasa dekat klinik je ada. Ni patch test. Dermatologist ada. Patch test. Okay, kita google kat ini. Perbro skin test. Tengok benda sama tak? Aku rasa ni kot. Harga dia lebih kurang dalam 100 apa ni? Rupi ke apa ni? Filipin ni. Filipin. Pen apa? Pai. Nampak? Manila. Ship to Manila. Oh. Pen Internet si Astro ni pakai browser. Pakai Kena IP hack mana? ke? Pakai IP mana ni? Tak apa. 150. Oh. Okay, so balik pada artikel tadi. Jauh Kal kita anak menyembang. kau mandi kan kerap ke? Aku mandi macam normal lah. Pagi mandi, malam mandi. So Belum dia tak ada budak-budak. eczema apa? Setakat ni tak tahu tak ada. Macam Ben cakap pun dia dapat zaman belajar. Kita tak tahu kan. Aku rasa mungkin pemakanan kat kot. So artikel Mungkin. tadi tu tak legit lah kat Malaysia. Malaysia tak legit. Tapi ibu-ibu di luar sana macam mana? Kalau aku duduk Kau di bawah takut ibu-ibu kalau trigger. bayangkan kalau kita duduk UK ke apa, kau nak ke mandi pagi, Tak payah UK tengah hari, lah. malam. Kalau kita bercuti kat Cameron pun dah menyerap nak mandi pagi. Okay. Aku sekarang aku nak tengok simptom cause effect eczema kan. Ya Allah. Saja nak panjangkan diagnose aku pula. nak panjangkan podcast ni. Baru jadi cakap setengah jam dah. Okay. Okay, kita Okay, tengok. dia punya cause nampak kan? Although eczema can occur at any time of life, usually develop in child first year. Selalunya lah. Selalunya. Aku Mitin ni Mitin kau kena ni lah. Mungkin lah. Substitutional improvement. Mungkin kau ada dulu. Some severe eczema persist into adulthood. So Ben Aku tak tahu lah bila akan severe hilang. lah. Harap-harap Kau akan severe? hilang. Aku boleh tahan lah. Tapi tak ada lah. Macam ada kenalan aku yang macam sampai ke sini kat muka tu dah macam lagi insecure lah. Insecure lah. Kalau kat muka insecure lah. Muka aku tak ada. Muka aku tak pernah. Tapi itu lah, Alhamdulillah nak tak buat pernah. macam mana kan? Sebab okay, ni dia kita potential. nak jaga susah tu dengan ubat dia lagi mahal tu. Nak jaga, Dia nak ada beli Dia ada tiga sabun-sabun faktor. Dia ada tiga potential causes. Satu, faktor yang cause skin become dry, more vulnerable. So maksudnya kulit kau adakah selalu kering macam doktor sini. Selalu kering tak tahu. Malam Aku- tahu kan kau tak cakap diagnose orang kering. bukan tu. Kalau cakap kering, aku minum air banyak gila tu setiap hari. So maksudnya bukan clear. So kalau genetik, maksudnya ada adik-beradik ke? Bapak aku ada athlete fit. Athlete fit tu saja. Aku Google lah. Aku Google. Bapak aku ada athlete fit. Aku tak tahu dia macam dekat kaki lah athlete fit. Athlete foot. Sorry. Okay, kita gaji Kita gambar. kaki dia. Gambar Kita tu kaki, tak tak gore tahu eh? lah. Tak gore eh? Dia macam tu. Oh. Actually aku ada tu ni. Aku ada kat ni. Ni ada. Tapi aku ada ni. yang macam ni lah. Aku ada yang macam ni. Kadang-kadang. Yes. Aku ada lagi. Mana sampai kena sekarang. pakai moisturizer lah. Mungkin lah. Aku rasa kena sampai Dengan pakai bedak ke. anti-fungal punya krim lah. Betul? Kan, Aku dia ada. sebab Ya, dia krim aku ada pakai. Dia kena rajin sikit lah. Stres ada stres. Stres tak ada. Sebab aku tak silap aku eczema boleh naik kalau stres. Itu Nampak mungkin tu. Nampak? Sweating or emotional stress. Mana bawah? Kanan atas certain substance or condition called ketiga bawah. Okay kanan. Oh, okay. Sweating or emotional stress. Minggu lepas aku teruk gila Stress? Tak, teruk gila eczema. So Stress aku lah. tengok aku memang stress gila babi minggu ni. Sebab edit klien. Ke sebab Teruskan. Edit klien tu. sebab baca komen. Edit klien lah tu. Ya tu. Bukan macam komen bodoh. Bangang. Kenapa? Okay. Tak cakap lah kat sini kan. Tapi kami marah pula. Emotional stress lah. Okay. Jadi kita teruskan. Aku rasa kita dah panjang juga dekat parents eczema mandi ni. So at least kita punya pendengar boleh belajar something lah. Boleh belajar something Ada lah. orang nak cakap perut aku dah menonjol. Perut Siapa yang 3D. cakap tu? Trigger lagi. Jangan Tak buat lah. band stress kan Tak, kena aku eczema. eczema. Tak Jangan- kesian ke kat kuliah aku? Kalau tengok live tu ke, tengok podcast ke, kalau ada band, jangan komen teruk kat band nanti. Bodoh tak payahlah mongok. Nanti eczema kau naik siapa yang masalah? Kes- Kan kalau minta aku. cuti siapa nak edit? Siapa nak shoot lah? Korang antara orang yang berpotensi Diorang, untuk tak ada lat. Viewers sewenang-wenang komen. So komen responsibility. Responsibly. Jangan komen mandai-mandai. Don't drink and Band comment. ni dah buruk. Band ni dah semakin buruk lah sekarang. Don't top up internet and comment. Okay, jom seterusnya kita tengok benda yang mungkin Haris relate, Ben tak relate. Iaitu di mana baru-baru ini Weh, aku relate.
Baru-baru ini Kanye West Nike Air Yeezy shoes sell for record breaking $1.8 million. Sebab dia dah pakai ke? Prototype. Maksudnya? Ini prototype. Maksudnya dia dah pakai? Kasut ni obviously ada pakai lah kalau Maknanya prototype. kasut ni bukan yang patut retail mahal. punya ni lah. Ini prototype. Kau faham tak maksud prototype? Tahu Terangkan lah, sikit. tak siap lagi. Prototype Yang macam testing lah. Yeah, sample. Tahu lah. Sample. Tak ada, tak ada. Dia kena buat dia stress. Nanti sekejap lagi eczema. Gatal pula. Okay, so kasut ni dah dijual semahal $1.8 million. Kalau nak convert kat Malaysia apa? 2 juta lah kita call terus. 2 juta Tak lah, US terus 2 juta kita round lah, terus round lah. Okay. 2 dah 4. 8 ke 9 juta. Fuh. So kalau yang pakai Yeezy yang jual 5,000 tu, Yeezy yang apa? Harga apa? Reseller tu malu lah korang. Yang Korang boleh dapat prototype lah, tak boleh kan. tak ada. Tapi record breaking. Dan kasut ni fun facts dia pakai masa Grammy Awards yang ke-50. Masa dia perform, dia pakai kasut ni. Kalau boleh tengok gambar aku tunjuk gambar Ui, bagus lah podcast ni macam dia informatif. Tak ada apa latau selalu. Kau cakap pasal diri sendiri. Upkan diri sendiri. Upkan idea diri sendiri. Kau ni ada. Ni dia Macam kasut lain ni. ni kasut dia pakai. Ni kasut dia okay. pakai. Alamak, apa benda ni? Asal keluar benda ni? Tu kasut dia. Asal macam colour lain. Tadi Lighting hitam. kot. Lighting. Aku rasa mungkin dia dah kemas kini kot. Dia dah update mungkin. software update. Kasut tu dah software update sebab dia ada beberapa gambar kejap. Gambar ni. Gelap betul aku rasa band Riz. Lighting. Dia bukan lighting. Dia lain sikit. Belakang material tu. lain lah kot. Depan hitam, Ah, belakang grey. kalau kau comparekan tadi dengan ini, yang ini Tak nampak. dia lain sikit. Lain dia dah tengok gambar, dia tengok dah gambar. spray lah. Kau pasal sikit. Ini gambar dia. Okey. Aku Selalu okey, Kau aku tu. bukanlah penggemar kasut-kasut yang harga premium ni, tapi apa yang buatkan dia apa tu? Dia FOMO. fear of missing out. So fear of missing out, kau gandakan dengan berapa orang ada dengan barang yang limited. Harga boleh tembak roket lah. Faham tak? Okey, aku tak faham kenapa Yeezy tu sebegitu rupa. Sebab kalau kau pergi Jordan pun buat kasut juga. Kau rasa sebab Kanye kot. Dia tak ada god lah. Aku tak tahu lah. Tak tahu lah. Dia macam Prince of Illuminati kot. Mungkin lah sebab nama dia naik dekat video-video apa, The Messiah. So aku tak tahu lah. Maybe tak macam kalau macam orang lain aku macam okey tau. Aku tak faham kenapa Kanye. Macam Kanye aku tak pandang dia as tinggi gila. Dia bukanlah macam rapper, the greatest rapper. Tak ada. Dah lah kau interrupt. Tapi dia music dah lah genius lah. Dah lah kau interrupt Taylor Swift punya speech. Dek. Wait, tahu tak? Aku ni lepas tu aku lagi terus. Don't let me you finish. Beyonce got the greatest of all time. Dah tengok ke? Dah tengok meniap. Okay, itulah. Tapi kalau macam prototype, aku faham lah 1.8. Cuma bezanya aku macam kasut yang biasa-biasa yang kadang-kadang, even sekarang pun aku rasa slipper dia tak laku. Tak pernah nampak orang pakai pun slipper Yeezy yang paling latest tu. Yang slipper macam alien punya kasut tu. yang bulky ke? Nak aku Google ke? Google. So penonton YouTube kita tak ketinggalan. Okay, betul. Tak FOMO. Dan So, pada pendengar Spotify, pandai tengok. Tak apa, kita akan bagi tahu. Ini. Mana? Pendengar Spotify be like, ini ni apa? Dia apa? Ada benda tu kau. Kejap. Farfetch. Ini. What the hell? Ini macam ini macam spaceship Superman. Macam cerita macam cerita Andromeda, macam cerita Stargate. Prometheus. Cerita Stargate dulu. Ini mungkin akan dipakai oleh orang-orang ada mata satu kat kepala tu. Penduduk Apa tu ni? penduduk planet lain. Sarang pun ada, macam sarang pun ada juga. Farfetch yang jual. Berapa? Dan harga dia ialah Lepas tu $1 $100. Kalau tak, kau cakap tak nampak pun orang pakai. Siapa dia nak beli Yelah, sebab slipper kalau harga gini? Tak, ini hype beast tau. Ni Tak memang lah, rich macam lah. Kasut ni dia bukan pakai untuk saja tau. Ini untuk statement tau. tak, Untuk statement. ya tahu. Statement. Kau So macam cakap kau pergi KL Fashion Week kan. So kau orang tengok kau pakai kasut spaceship ni.
Bro boleh pakai Yeezy lah. Macam tu. Tak. Kau nak recognition je. Tak, ya. Kau Haikal cakap aku tak nampak pun. Nampak kau lepak mana selalu kau nak nampak Betul. orang pakai slipper macam ni. Tak, aku pernah nampak lah dekat Lazada. Tak, aku macam kalau benda-benda hypebeast benda semua kan, aku Supreme ke apa, orang pakai baju Supreme kan, aku macam tak boleh nak aku beli sendiri yang ori. Nanti orang cakap, ini pakai faham. ini fufu Sebab- ni. Padahal kita pakai betul ni. Sebab bini aku pun adalah tak tahulah dia apa mimpi dia, sling bag macam Alip pakai Gucci tu. Yang Gucci yang besar tu yang selalu yang sekarang geng-geng kena pakai. Ya. Senang hati. Okay. Taklah, kau tahu bag Gucci yang ada Ya, tulisan tahu okay. yang Ali Farhan pakai. So bini aku nak Nak belikan insert gambar. bini aku nak belikan aku yang ori. Okay. Tapi aku bagilah opinion kalau aku pakai orang Ya, tak percaya tu ori. Dia pembawakan orang tu. Pembawakan orang lah. Pembawakan So kalau orang. sama juga kalau macam Yaya Zahir pakai Yes. barang Yes. Barang yes. apa kedai bandel. bootleg ah. Yes. Bootleg. Dia beli barang bandar pun dia akan nampak Yaya Zahir. Yes. Kalau kita Dia letak pada orang lah sebenarnya. So kalau Yeezy ni, kau rasa siapa pakai yang kau akan rasa dia legit, dan siapa yang pakai yang kau rasa tak legit? Kat Malaysia? Malaysia boleh, kat Tinker boleh. Yaya pakai okey tu. Yaya pakai okey. Kan? Yaya Yaya je. Yaya pakai dah akan jadi exclude Yaya lah. Sebab exclude Yaya kita Yaya. tahulah dia mana fashion icon. Aku Okey. tak boleh tu, tak boleh Okay, imagine. kasut ni bagi aku, orang yang aku rasa nampak macam dia mesti mahal, Hakim. Hakim? Kalau aku pakai, aku percaya dia ori. Hakim Arazmi. Hakim Al-Azmi. Akib Tak aku. Tak, satu sebab dia selalu pakai sos skinny. So bila dia pakai kasut ni, mungkin nampak dia Tak, dia nampak ori. macam kasut kau nak masuk Dewan Bedah. Kau tak rasa? ada air masuk kasi udara masuk. Wih, lawak bodoh. Tak. Tambah roda jadi kereta. Betul tu. Kereta Tesla. Tapi kau okey Okey, owner Tesla akan pakai lah aku. Tak. Tapi aku rasa orang Tesla pun tak pakai. Jom tengok Google gambar dia pakai. Kasut apa? Apa nama dia? Kejut aku. Apa nama dia? Elon Musk. Elon Musk Dress Easy. dress up. Hypebeast. Dressing sense. Dressing sense. Member pakai kasut pun. Okey. Pakai kasut. Datuk Alif Syukri akan pakai kasut-kasut macam ni. Okey, Datuk Ali Syukri dressing sense. Ada juga. Jutawan kosmetik yang akan beli Yeezy tu. Okey, jutawan kosmetik dress up. Starter pack. Ya, kita starter pack mungkin ada. Okey, dia starter pack. Mana dia order produk keluar satu lah. pack kosmetik dia. Tak. Tu meme kita kena buat tu. Siapa yang tulis ni kot? It look like there and many great matches for your Kita man. kena tambah tu great matches. Kita Betul kena buat dia. meme sendiri. Tetapi balik pada kasut spaceship ni memang okey. Siapa okey? Kalau kau siapa? Kalau aku cakap aku Hakim lah. Mungkin without any further explanation aku rasa Hakim. Aku bos je lah kot. Bos Kalau Tapi aku- bos selalu pakai aku rasa seluar sini seluar kasut straight. ni Kasut ni. Ida Vogue. Yang kau rasa ori. Questionable tau. Oh, soalan dia ori ke tak? Kak, bila dia pakai Nak kau akan macam tak ada without apa, no tak ada- doubt. no doubt, pakai ori. Ni ori. Oh. Adli lah. Adli lah tu Adli masa lah. aku cakap Adli. tapi sebab dia dah Dia memang hypebeast. dia dah hype beast kan. Memang hypebeast. Okay, kalau kita exclude bos. Yeah, exclude boss. Apa semua nak exclude ni aku rasa Yelah, sebab- aku rasa ni Akid. Akid. Aku rasa Akid. Akid. Akid, Tak, okay, Akid. Akid ataupun E kot. Akid pun yelah. Semalam pun aku lepak dengan dia pakai baju baju hujan yang Uniqlo tu. Hujan. Baju hujan ke baju hujan? Baju hujan, band bukan hujan. baju band hujan. Baju Pakai baju hujan. saya sayang mak saya. Akid pakai baju hujan Uniqlo yang harga dia aku rasa mungkin 150 ataupun 200 lah. Dan dia pakai nampak lawa. Kalau kau Tak, pakai, kalau aku pakai dia tinggi, badan besar. sasa sikit lah kan. So masa itulah Terletak lah baju terletak dia. lah. So nampak ori. So okay, siapa yang tak pakai Yang dia pakai pakai ori ori ni. Dia pakai ori ni. Dia beli premium. Mungkin dia beli yang 1.8 million. 1, 2, 3. Alif. Alif Farhan. Alif Farhan. Sorry, Alif. Sorry, Lip. Tapi nanti aku akan bawa dia masuk dalam lah. Dia akan Alif Farhan. Tapi kalau Alif Farhan pakai kasut tu, dia tak nampak Alif ada kasut Nike collab Supreme apa? Ori. Aku tak tahu lah ori nampak. Nampak? Nampak? Ya. Nampak? okay. Automatically kau akan No offense lah, tapi dia pembawakan lah macam kau cakap tadi kan. pembawakan lah. Kalau korang kan maksimum korang sanggup bayar untuk kasut.
Aku 300 lah. Tu dah paling hak. Itu yang macam kasut tu aku nak gila babi dan aku bayar je. Tu bol. Tak, aku rasa kalau macam special edition, collab, 500 boleh lah kau nak keluar sekali macam tiba-tiba 800 je kan. Kau sanggup lah 800. Aku tak sanggup. Aku cakap kalau Aku tanya kau Yang ni. sanggup. Harga yang kau sanggup bayar. aku sanggup. Yang paling Plus 300 lah. 300 Kau fleksik je. Kau Jangan tipu lah. Kau punya kasut 300. 70 yang tadi kau cakap apa, North Star ke apa, Converse tu. Tu pun dah 200.5 lah. 3.5. So tak legit lah 300 tu. Setengah je. Oh, setengah. Nak Tadi- aku cerita full story ke aku beli kasut tu macam mana? Boleh? Ya, podcast tu ni bukan. Aku pergi Simon Adabi client dapat duit. So aku pergi lah JPO beli. Bukan JPO. JPO. Oh, dia jual kat JPO juga. Oh, JPO pun masuk barang premium. Masa aku barang yang latest. Ada? Oh, ada juga. Okey. Oh, so maksudnya bukanlah duit bukan nak kata duit Adabi tu bukan titik peluh. Tapi duit dia macam Belum lah tu. Aku pergi Simon tu. tak, maksud aku duit yang hard earn. Macam tu macam Macam hard earn maybe macam 2 bulan kumpul. Macam tu. Macam tu. Tak kot. 300 tu lah. Kau? Sebab aku jenis pakai kasut pakai sampai rosak. So kalau bagi barang yang macam tu kasut collaboration pun susah bagi kat kau ke lah. Aku maybe akan simpan kat rumah dan kasut tu rosak lagi lah. Macam tak guna lah. Kasut tu berkah semua lah. Macam kau berapa ratus? 5 kot. Serius lah. Tak 5 Kai-kai kalau lah. macam kalau dekat Tapi luar standard sekarang kot. macam tu lah. Dekat luar. 500 harga kasut? Tak adalah macam 5 tu kau boleh dapat yang Yang paling high end. cun lah. Depends juga kalau macam collab gila-gila punya macam dulu Vans X Harry Potter kan. Aku beli yang Slytherin punya tu. Net alert lagi mampus lah. Harry Potter alert. Aku beli yang Slytherin punya tu. Aku tak ingat berapa harga dia tapi sanggup lah. Bukan walaupun aku pakai murah kan? 300 lebih kan? Ya, 300 lebih. Yalah, Tak untuk ingat. collab 300 tu murah lah. Ya kot. Tak Tapi ingat, kasut yang kau dapat tapi- Van Gogh tu aku rasa lagi valuable. Van Gogh aku tak beli. Aku tahu lah. Alah, aku Tapi tak value aku tak tu pakai apa pun. value? Value aku tak apa? tahu lah. Aku tak pandai pakai. So Boleh siapa Google? yang nak value sekarang aku tak tahu lah. Time dah beli dulu. Aku beli satu slip on yang muka tengkorak tu. Okay, kita Van tahu. Gogh muka tengkorak tu aku beli kat Malaysia. Yang aku dapat kat Amsterdam yang muka Van Gogh tu. Terkejut aku bila aku tengok harga ni. Apa? Kejap aku pergi tengok. Aku Serius lah dah naik ke? Aku tunggu dah loading dulu. Boleh jual Ben. Aku tak pakai lagi. Tapi aku tak simpan dalam kotak lah dekat luar. Berapa siap? Ini dia. Ni aku punya. $135. $135. Sekarang ni harga dia So berapa lah? Okay. Ini harga yang website ni. Tetapi kalau harga yang luar dia Malaysia punya. Jackpot cing. Tak ada aku dah pakai. Yang ni aku pakai. Ni kau pakai? Aduh, ni aku pakai. Tak, yang muka Van Gogh tu aku tak pakai. Muka Van Gogh. Ni tengkorak kau pakai. Tengkorak aku pakai. Muka Van Gogh tengok. Tengkorak yang 1000. Ni Van Gogh tadi ke? Ni bukan muka kan? Ni Kan bukan ni Van yang Gogh. tengkorak. Tak, ni tengkorak. Wah tu. Ni. Tu atas kanan tu. Kanan. Kanan ni. Ha. Oh ni murah sikit. Alah. Itu Shopee Tak, je. Shopee Kit screw. tak legit lah. Bukan kit screw. Ha? Bukanlah kit screw tu juga. Kit screw ni. Nah, reference gambar. Ni. Mana kau tengok? Tak ada web. Tak baik pergi ke balik tadi tu. Sekejap. Aku cek Van Gogh je lah. Van Gogh. Vans Go. Van Gogh. Kan ada. Kanan sekali. Ni. Vans Authentic Vincent tu. Ni. Ha. Okay, kita tengok harga murah je. $130. Tadi 135, 1000. Tak masalah. 1000 tu tak tahu dari mana. Kata daripada reseller Hanjing lah. Aku tak pakai lagi. Murah je. Aku ada skate deck dia juga. Muka Van Gogh. Skate Dapat bag kat dia. sana. Oh, ni. Skate deck. Skate deck. Siapa pergi event Okey lah. Penat. RM5,000. RM5,000. All PM in. tepi. All in. Skate deck muka Van Gogh. Van Gogh. Okay, kita Google dia. Legit tau. Legit Legit lah. punya. Legit. Legit. Okay. Okay, kita tutup lah dengan cerita kasut ni. Kerana kita pun bukanlah Ya, jenis. kita bukan Aku tak habis cerita. Tak bukan. Tak habis tanya lagi. Okey, apa dia? Kalau kau, berapa harga yang kau... Dia cakap 300. 300 lah aku cakap tadi. 300? Aku buat cerita 300 dulu. Sebab aku kasut paling mahal aku beli pun 400 punya. borak lah. Tapi kasut ni masa tu Alpha Bounce yang aku pakai dah rosak tau. Alpha Bounce. Alpha Bounce sebelum masuk Malaysia lagi, aku beli kat Jepun. Aku ingat dah bangga lah kasut tu tak masuk Malaysia lah. Minggu depan dah masuk lah. Dengan harga 300.5. Lagi murah. Sebab kat sana ada collab. Tapi time tu mungkin tu baru latest lah. Dia tak meluas lagi. Jadi itulah dia kasut
Yeezy 1.8 juta yang telah terjual di auction lah kan. Auction ni dia kasut dia. Kalau tengok balik, ini dia. Nak beli 1.8 juta. Okay, 1.8 juta ni pernah jejak tanah aku rasa. Jadi pakai untuk Grammy tu. Tak, selepas 1.8 juta lah. Naik apa, Kanye peduli apa. Aku rasa dia campak tepi. Lepas tu macam mungkin PA dia nak guna lagi tak. So PA dia pandai lah, Google lah dulu bila dia pakai. Kalau tahu ada saya dia kalau tahu. Okay, kita kembali dalam segmen Kalau tahu dia pegang pun dengan pakai gloves ya. Kau Tak tahu macam 1.8 juta macam bagi aku tak overkill cun lah. Baik beli caravan. Yes, exactly. Baik beli caravan. Tu next episode nanti kita sembang caravan. Okey, seterusnya kita ada benda yang sangat menarik, interesting yang boleh diperborakkan pada minggu lepas. Sebenarnya dia datang daripada meme lah, iaitu Josh meeting. Meme. Josh. Untuk mereka yang tak tahu, mungkin pernah nampak gambar ni. Okey, aku tunjuk gambar meme tu dulu, di mana benda ni lama sebenarnya. Rasanya 2 tahun lepas, di mana ada seorang Josh ni, dia telah buat satu grup dekat Facebook. Bukan grup lah, macam chat kan, macam chat ramai-ramai kan. Dia panggil semua Josh yang macam mungkin dia nampak kat apa yang Facebook ada lah. Josh lah. Dan dia kata, "You are probably wondering why I gathering you here today, because we are sharing name." So dia bagi coordinate untuk jumpa. Fight lah. Jumpa dan fight. Siapa yang pemegang ulung nama Josh tu. Tapi honestly bila aku tengok meme ni, aku ingat tipu. Aku ingat macam okay, gambar ni, lepas tu next video kan ramai-ramai gaduh kan. Aku ingat tu aku ingat tu different event. Ni saja event bodoh-bodoh. Aku cakap bodoh saja ni. Tu event betul. Rupanya betul sih. Ya, tengok video dia. Dan Josh yang buat group tu ialah yang tengah ni. Josh Swin. Dan Josh Swin ni dia ada dua main event. Satu Josh adult dengan Josh budak-budak. Apa dah kepala dia yang dia nak buat event ni? Josh Swin ni dia ada dua event masa hari tu. Dia ada satu ada lawan batu gunting air satu lagi yang fight yang viral tu lah. Lawosom. So, ni sebenarnya ni gambar lain lah. Yang dia pindah sebab koordinat ni tanah orang. Sebenarnya dia buat sebab koordinat tu tanah orang, so dia terpaksa pindah Tanah orang. sebab tu dia kat situ. Please No go Josh fight here. Notice dia sini. Don't apa kata atas apa? No Josh fight here. No Josh fight here. Private property. Please go to Bowling Lake Park for Josh versus Josh. May the best Josh win. Bagi koordinat baru apa? Mungkin ada koordinat baru lah untuk next event. Dan ada aku letak video sebenarnya. Okay, aku letak video. Aku tak tahu lah dia audio ke tak, tapi kita tengok je lah. Sama kita borak, kita tengok je lah. Ni dia Vesa Channel. Subscribe. Okay. So tak ada audio, maaf. Mungkin kita takut copyright. Horse of Dudes. Name Josh. Horse of Dudes. Ini apa, zombie horse? So diorang ada event dekat Nebraska. Ni kat Nebraska dekat US lah, obviously lah kan. Dan event ni macam biasa, kalau event ni buat kat Malaysia, mungkin government akan lagi kaya, kerana setiap seorang akan di compound. Ada Chewbacca siap. SOP out. SOP memang out. Tengok Spiderman ada. semua lawan lah. Cuma aku tak tahu lah mekanisme pemenang dia pilih macam mana. Dari segi kau punya batang tu dah kendur dalam beg ke? Tak, yang tua-tua pun masuk Yelah nama Josh. Steady diorang. Steady lah. Ni kira happening lah. Maksudnya happening event yang wholesome macam cakap kan. Macam event yang macam happy-happy. Orang stres, mungkin pandemik. Mungkin kat US lagi teruk lah dia punya stress full of pandemik kan. Dan jutaan orang tak ada kerja. So ini mungkin lah cara-cara untuk Josh Really stress lah. Dan video ni panjang lagi sebenarnya, 2 minit lebih. Dan kau tahu siapa menang? Budak kecil kan? Budak kecil dia orang angkat ramai-ramai kan. Tapi sebenarnya bagi aku itu dah kira dah fix lah. Fix lah. Match fixing lah. So takkanlah kau nak bagi budak tu lah. Ada buki. Tapi sebenarnya bagusnya benda diorang buat ni. Diorang gather macam donation juga untuk bagi dekat orang-orang yang memerlukan. So kiranya bukan event kosong lah. CSR lah. Sedih kira CSR lah. Cuma kau bayangkan lah, daripada meme kan, cuba bayangkan kat Malaysia ada event Haris event. Tak, Haris yang spesifik EZ. Macam Haikal spesifik Q. Kalau macam Haikal yang Q event lain lah. Kalau macam Benjamin dia yang Y.
Bukan Benja. Dia kena Ben Ya. Ya. Memang aku seorang lah. Aku rasa aku seorang lah. Ni menang. Masalahnya dapat title macam WWE tu. Masalahnya crown pun crown Burger King. So dia dengan bapak dia datang. So dia menang. Dia Josh yang terulung lah. Dia Josh yang paling, aku rasa tahun depan akan ada juara baru lah. Kalau dua tahunan pun best apa? Tak, takut nanti macam nama-nama lain pun nak turut serta, faham tak? Oh, tak. Dah tak genuine, dah tak original lah. Apa tu? Okey, tapi kalau kat Malaysia, Nama siapa yang paling ni? okey, kita pergi Instagram. Kita tengok siapa yang nama lagi, nama macam korang, dan kita akan try next time kita cari. Okey, aku cari Okey, ini aku punya Instagram sekarang ni. Okey, kita tengok ada berapa Haris. Satu, kau lah obviously. Haris, siapa ni? Haris bin Fazilah Admadi, tak tahu siapa. Okey, kita kira berapa orang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lebih 20 boleh buat fight. Okay, 20 kita invite Okey, ni Haris tak kira kan? Tak boleh. Harizah tak kira. Ni 11. Haris Ikhwan 12, 13. Ni tak ada, tak ada E. Tak ada Ini ada? Ada 14. Ni tak tahu. Haris betul lah tu. 15. Haris Syarul, okey. Haris Iman. Ni tak ada. Tak ada. Tak tahu betul ke tak ni. Tak Ni 17. Ni Haris Danuta 18. Ini takut dah masuk ke Indonesia ni. Boleh lah fight. Bawa sini. Cukup. Maksudnya betul-betul cukup tadi sampai ke hashtag Haris ni. Hashtag Haris. Hashtag Haris. Nama kau ada hashtag Syah. So maksudnya boleh fight Boleh lah. Boleh Boleh buat aku fight lah. jemput lah ni. Okey, kalau nama Ben Yamin Tak ada. ada. Kau dah cuba ke? Ada. Ben Yamin 1. Benyamin Ismail 2, 3 Benyamin Haris 4 Benyamin Benny. Ni confirm dah luar-luar lah weh. Ya ke? Aku rasa lah. Aku buka Dan Benyamin nak untuk Atau lah, ni mungkin Malaysia lah. Ada Ni yang Malaysia. Ben Station first time. Ni Malaysia. Selama dia buka IG orang untuk ni. Okey. bodoh kau ni kau kena nanti pokok. Aku kan kutuk dia pun. Okey. Banyak Benjamin. Lepas Ben. Lepas untuk fight. Tapi selalu lah kalau contohlah kau ada event untuk tak, nama. tapi kalau kau buat kat Malaysia, kau rasa event tu berjaya tak? Tak. Boleh berjaya, tapi dia macam yang tu, dia macam memerlukan apa? Community. Memerlukan bukan community lah. Memerlukan benda tu viral dulu. Macam benda ni kan viral dulu. Macam viral dan ni baru tahun orang lepas join lah kan. Ni bila tahun lepas? Tak, bukan. Sebab dia dah lama kan Ni benda macam ni. 2 tahun dah, macam 2019 yang tu. Macam randomly Mamat tu letak 4.24 2021. So maksudnya still ada orang yang macam keep up, ingat lah untuk buat event ni. So kalau say lah kau orang organizer event Haris, kau nak buat apa? Engkau nak buat konsep seperti gaduh seperti ini ke, atau ada benda lain? Bawa makan-makan je lah. Kan? Macam makcik-makcik sial. Makan dah. Ada faedah sikit bawa makan-makan. Yelah, tapi Tong-tong tak duit. ada ke macam event yang macam orang tunggu-tunggu, macam semua Haris dekat Malaysia ni tunggu. Okay, Haris kat Lembah Kelang tunggu. Cici. Dia Tak geli- lah, tak dia boleh geli lah. sikit Tak lah. ngam lah. Dia tak ngam lah. Tak ngam lah. Tak ngam lah. Kalau macam aku akan buat satu pertandingan Raja macam Palatau. Kau king ni. tak boleh, dia tak define tau. So aku akan buat macam liga. Aku buat macam liga, contoh liga. Tak asal liga apa, liga guli ke, liga lawan tangan ke. So semua orang akan daftar, tapi kena daftar dengan nama Haikal. So so lah. So contohlah dia tak boleh letak nama Haikal 1, Haikal 2, tak boleh. Dia kena Haikal je. Haikal. So lepas tu kau dekat stage kan ada Haikal versus Haikal. Jenuh lah macam tu. So Haikal yang register tu, dia kena tahu bila dia main. Maksudnya So register akan dapat number lah. So maksudnya dia sebenarnya nak buat community. Macam contoh aku main, okay, lepas ni Haikal versus Haikal. So tiba-tiba Haikal Sampai malam Haikal versus Haikal. Okey, pemenang dia Haikal. So sampai final, dia sebenarnya open. Macam contoh kau nak main kan, contohlah tak apalah, bagi orang lain lah. Haikal Semua orang boleh ganti lah. Boleh join stand in lah. So juara ulung tu kita macam contohlah, bila final Haikal versus Haikal, tiba-tiba dekat situ ada Haikal yang berumur 10 tahun dengan Haikal berumur 11 tahun. Kita tolak dia. So dia macam event ni jugalah. Dia sebenarnya nak suka-suka je. Kalau kau
Kalau aku makan tu. Boring ya. Tak bukan makan competition lah. Hot dog eating challenge je. Macam yang makan competition lah. Bukannya makan-makan lepak-lepak. Okay. Macam competition lah. Lumba lari ke? Lumba lari. Lumba lari. Tak pun betul lumba lari? Okey, lumba lari tak pun. Okey, satu lagi cubaan untuk buat Malaysia Book of Record. Contohlah band yang datang tu dalam 2000 lah. 2000 band Yamin. Band Yamin datang. Semua gambar dalam satu ni. Semua akan buat macam beratur-beratur. Awal bagi gambar kat atas. BEN. BEN. BEN terbesar. BEN terbesar di Malaysia. Dipegang oleh Benjamin. Benjamin. So mana semua orang ada hak atas rekod lah. So sijil tu kalau contoh 2000 datang semua akan dapat sijil tu. 2000 sijil. 2000 penyertaan. Tapi kau rasa event ni merepek ke tak? Tak. Selepas aku beritahu tak merepek lah. Dia tak adalah merepek sangat. Untuk orang yang serius tak payah datang lah. Betul. Tu masalah kalau Macam kau nak marah, tak payah buat event ni. Aku Josh marah Azlan, kau tak payah datang. Dia biar orang nak have fun. Nak claim nama aku. Nama aku Nama aku band lain kot. Kau rumah. Yang tak chill tak datang. Yang tak cool jangan datang. Kalau event Haris yang tak cool jangan datang. Oh. Okey kat tu. Tak, kat Malaysia susah sikit. Malaysia mostly kalau macam event-event macam tak chill sikit kot. Tak chill ke? Orang Malaysia ni uptight sikit. Uptight sikit. Kurang sikit lah. Kalau macam ni, kalau contoh lah, kalau kita jumpa orang, kita tegur ke apa, macam kita gurau-gurau kan. Kan kalau contoh kalau kita buat, kita post kat social media kan. Daripada tu baik korang solat jemaah. Boring kan? Boring. Dia dah. Bukannya kita tak solat. Dia potong kat Kita situ just lah. ada have fun. Dia suka potong yang tu. Tapi kalau kau perasan nama kita semua nama-nama yang sebenarnya nama yang bukan Typical. bukan tipikal. Dia bukan tipikal untuk nama itu. Kalau contoh kalau band Yamin selalu dah biasa dengan band Jamin. Macam kau Haris without Haris. Orang sana HARIS. Z lah. S Malaysia jarang Haris. sangat. Selalu Z yang common kan. Haris with Z. Tak kisahlah tapi kau ada E. Tapi kau ada E. Macam aku selalu orang confirm akan aku selalu kalau order makan K. So Q. So Q tak? Kau Q. Yelah Haris Haikal Q. Kau dah TV aku lah. Aku main pergi event dia. Aku left out lah. So kau dapat event kau kat mana? KLCC lah mana lagi kat depan apa? Air Mancur. Kat depan dom. Ya. Aku buat shuffle lah. Buat community. Geng community. Saya ni contoh let's say kau buat event tu kan pada pasca 2021 kan. Mesti macam baik-baik nak kita. Budak-budak ni ada balik ke siut kat KCC. Datang balik dia tak shuffle ni. Dress up semua sama kan. Dress up sama. Okay, kalau dress up kau nak dress up macam mana? Macam aku akan pakai seluar jeans warna biru, baju warna pink. Kalau aku I am Haris, baju nikah. Alah man. I am Haris. Yang macam I am Canon tu. Yes. I am Nikon. Yeah. I am Haris. Who are you? I am Haris. Haris semua I am Haris. Tapi cringe. Cringe tu. Event tu kan cringe lah. So ramai makan dekat food court signature tu. Makan dekat BB lah, murah. Makan kat Beverly lah kat Tok Dan. Ni Avenue K punya food court tu. Avenue K food court murah ke? Tak tahu tu tapi murah dalam KCC lah. Tapi kalau seorang buat hal macam mana tu? Let's say lah Haris 13. Okay. Haris 13 tiba dia tak puas hati dengan Haris 21, dia pukul. So macam mana nak detect Haris 13 tu siapa? Pandai lah. Conversation ni dah mengarut lah kan. Alright, itu saja podcasting ke untuk minggu ini. Kalau korang suka dengan format terbaru ini, format yang mungkin akan kekal untuk selama-lamanya sampailah podcast Tinker boleh upload video, boleh upload video dekat Spotify, kita akan cuba kekalkan. Dan kalau korang suka konsep ni, korang boleh komen. Dan kalau korang tak suka band, jangan takut band eczema. Kisah pula eczema aku. Stress. Tapi aku rasa konsep ni aku akan kekalkan lah, sebab ada TV dan juga kalau lah kalau kita guest borak topik yang macam betul lah, at least ni menghiburkan sikit lah. Benda borak. Tak adalah aku nak fikir sangat. Pada tahu lah. Jadi sini satu lagi kita boleh check facts lah. Yes. Check facts lah. Macam tak adalah palatau tu. Mungkin orang selalu cakap kita palatau kan, tapi sebenarnya kita belajar lah. Palatau sikit-sikit okey lah. Sikit-sikit dia macam easy ni. Sekejap, kau angkat kasut kau sekejap. Kenapa? Asal kau tak puas hati dengan kasut aku?
Okey. Ini easy baru lah. Ini easy baru ke Okey, apa? untuk mereka yang tengah tengok kat YouTube, okey, ini ialah kasut Clark. Kasut Clark dan aku beli dengan tengah-tengah sale, raya sales kan. So, aku tak ada kasut slip on. So, inilah kasut slip on yang aku tengok kat Clark. Oh, macam menarik tapi bila beli macam kau ajar sel buruk sel. Tak buruk tapi selesa tak? Not bad nak try. Asal Tak muat gila. Tak asal material dia macam sarang semut je. Rupa dia. Tapi aku rasa kasut ni macam bila aku beli kasut ni, bila aku tengok kat cermin, aku teringat seorang. Jai. Asal lah? Aku tak tahu kenapa. Aku bila pakai kasut ni, bila aku tengok kat cermin, aku teringat Jai. Sebab tapak dia hitam. Maybe lah sebab banyak pakai kasut hitam. Dia associate dengan hitam lah. Betul. Okey, itu saja podcast untuk minggu ini. Kalau korang nak tengok podcast, boleh tengok dekat YouTube channel dengan namanya Podcast Tinker. Dan kalau nak tengok, nak dengar, boleh dengar dekat Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan semua platform yang ada podcast. Dan ada apa nak cakap sebelum ciao? Itu je. Tu je lah. Kita nak pergi Terima bazar. kasih. Ibazah betul ke? Betul. Dengan cerita kita nak buka nasi kandar Salman. Ui, kita tengok video kan? Mamu. Kita tengok video tadi pukul 2. Tak. Kasi orang tengok. Okey. Kasi orang tengok. Ha. Okey, kita nak kita nak beli. Sebelum kita tutup kita buat je ni. Okey, cuba. Kenapa apa? Okey. Kenapa apa? Okey. Kenapa apa? Nasi kandar tu. Zoom in. Sabarlah, nasi kandar Salman ni tadi. Salman Bangi. Salman Bangi. Sekejap kita buka yang padu babe punya lah. Yeah. Kejap, Dia punya suap tu. Ini. Yang ayam. Ayam ni. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Layan sikit. Teaser. Nasi kandar Salman yang kita nak makan sekejap lagi berbuka. Ayam dia. Tengok jangan dia makan tu. Ayam tulang cabut macam tu je tu. Okey. Tengok. Bye-bye. Bye-bye. Kuah dah ambil. Ui. Shit.